Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman sekali, mari kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat berkumpul, kita dapat mendengar kuliah-kuliah, nasihat-nasihat yang bermakna daripada tuan-tuan guru kita semualah. Itu yang paling penting lah. Jadi kali ini kita cuba nak berbincang-bincang tentang satu maklumat, iaitu tentang benarkah Mustafa Kamal Atatürk mati di dalam keadaan yang mengaibkan, mati dalam keadaan yang mengaibkan, mayatnya berbau busuk, jenazah ataupun mayatnya tidak diterima bumi dan sebagainya lah. Kemudian katanya mayatnya tak diterima bumi, kemudian jenazahnya perlu dihempap dengan batu marmar. Ini semua maklumat-maklumat ataupun info-info yang kita biasa dapatlah, kita tengok kat YouTube pun banyak. Kat YouTube pun banyak, dekat kita boleh tengoklah bacaan-bacaan dan sebagainya. Jadi kali ini kita akan cuba mengupas tentang isu benarkah Mustafa Kamal Atatürk mati dalam keadaan mayatnya berbau bangkai dan jenazahnya tidak diterima bumi. Ni kita akan bincangkan benda ni lah. Tapi bukannya bermakna kita sokong Mustafa Kamal Atatürk ataupun dasar-dasar sekularisme dia, tidak. Tapi kita cuma nak tahu betul ke info yang kita terima selama ni bahawa Mustafa Kamal Atatürk ni mati dalam keadaan macam itulah yang kita sebutkan tadi. Kita tak bersetuju dengan Mustafa Kamal Atatürk, kita tidak bersetuju dengan sekularisme, kita tidak bersetuju dengan dasar-dasar sekularisme yang keras, yang syadid, yang diamalkan oleh negara Republik Turki pada awal penubuhan negara mereka lah. Jadi tuan-tuan, sebelum tu mari kita cuba dapatkan info-info daripada sumber-sumber yang lain lah. Sumber-sumber yang lain. Sebab kalau kita baca buku pasal gerakan Freemasonry, gerakan Freemasonry, kita akan dapati macam-macam maklumat tentang Mustafa Kamal Atatürk. Ada kata dia ni orang Yahudi dan sebagainya. Jadi sebelum tu tuan-tuan, kita kena, sebelum penubuhan negara Republik Turki yang sekular ni, kita perlu tahu juga sejarah awal macam mana terbentuknya Republik Turki. Sebenarnya ia berkaitan dengan peristiwa kekalahan Turki Osmaniyah di dalam Perang Dunia yang Pertama. Ini asasnya lah. Selepas kekalahan tersebut, bangkitnya gerakan Mustafa Kamal Atatürk, General Mustafa Kamal Atatürk ataupun dipanggil Mustafa Kamal Pasha. Mustafa Kamal Pasha yang berjaya menghalau tentera Itali, tentera Perancis, tentera British, tentera Greece daripada Anatolia dan juga Istanbul. Jadi tuan-tuan, sebenarnya selepas kejayaan tersebut, pada 1 hari bulan Oktober 1922, ini langkah pertama yang mereka lakukan lah. Pemerintahan berkhalifah telah dimansuhkan pada 1 hari bulan Oktober, 1 bulan 10 1922, pemerintahan khalifah telah dihapuskan. Kemudian pada 29 hari bulan Oktober 1922, lebih kurang sebulan jugalah, Turki pun diisytiharkan sebagai sebuah republik. Kerana kalau dah republik ni, khalifah dah tak ada lah. Khalifah dimansuhkan
Kementerian Hal Ehwal Agama juga dimansuhkan. Kemudian di Parlimen Turki pada masa itu telah timbul satu perbahasan yang hangat. Dia biasalah mana-mana parlimen memang macam itu, jelutong ke kinabatangan ke akan bangkit untuk mempertikaikan ataupun membangkitkan isu-isu semasa lah. Jadi antara isu semasa tersebut, apakah perlu agama rasmi Turki? Republik Turki yang baru ni, apakah agama rasminya? Kemudian pada 20 hari bulan April 1924, lebih kurang 6 bulan kemudian, diisytiharkan bahawa Turki adalah Islam agama rasmi dia. Maknanya pada awal penubuhan negara Republik Turki, Islam adalah agama rasmi. Parlimen mereka telah meluluskan bahawa Islam adalah agama rasmi. Jadi sebenarnya pengaruh sekularisme ataupun pengaruh golongan sekular di Turki pada masa itu belum kuat lagi. Maknanya pengaruh Islam masih kuat. Dan mereka telah cuba untuk menggagalkan perlembagaan Turki yang mengatakan Islam adalah sebagai agama rasmi. Kemudian parti yang menjadi tunjang pada masa itu adalah Parti Republikan Rakyat yang diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Mereka telah mula melancarkan dan membuat beberapa pembaharuan yang bertentangan dengan Islam. Ini menyebabkan beberapa pemimpin di dalam Parti Republikan Rakyat seperti Kazim Karabakir, Ali Fuad Cibisoy, Hussein Rauf Orbe, Rifat Pasha dan sebagainya meletakkan jawatan dan mereka menubuhkan satu parti lain yang bernama Parti Republikan Kemajuan Pecahan. Mereka ini masih ada, mereka nakkan sekular, tapi mereka dalam waktu yang sama mereka nakkan Islam itu sebagai agama rasmi. Berbeza dengan Parti Republikan Rakyat, mereka memang tak nak langsung Islam lah, memang nak sekular 100%. Kemudian pada 11 hari bulan Februari 1925, seorang pemimpin Kurdi dari tarikat Naqsyabandi iaitu Syekh Said telah memberontak terhadap kerajaan pusat. Ini Syekh Said ni bukannya Badiuzzaman Said Nursi Al-Kurdi. Lain, dia dua nama yang sama tapi dua orang yang berbeza. Jadi peristiwa pemberontakan ini telah memberi kesempatan kepada Kerajaan Republikan Rakyat untuk mengharamkan Parti Republikan Kemajuan Pecahan parti tadi itulah yang lebih lunak kepada Islam. Parti Republikan Kemajuan telah diharamkan pada 5 hari bulan Jun 1925. Walaupun parti tersebut tak ada kaitan pun dengan pemberontakan Syekh Said. Kemudian mulalah akhbar-akhbar utama di Turki telah ditutup, antaranya Surat Khabar Tanin, Surat Khabar Vatan, Surat Khabar ataupun akhbar-akhbar yang pro-Islam seperti Sabilur Rasyad, Tauhid Afkar dan Istiqlal telah ditutup. Ini semua antara beberapa surat khabar yang pro-Islam ataupun pro kepada pihak pembangkang lah. Maknanya Parti Republikan Rakyat yang diketuai oleh Mustafa Kemal Pasha ataupun Mustafa Kemal Atatürk taklah boleh bertindak sesuka hati. Kemudian selepas akhbar-akhbar utama ditutup, pemimpin-pemimpin utama ditangkap dan dihukum bunuh, dan diberitakan bahawa sebanyak 21 orang pemimpin telah dihukum gantung dan 150 orang yang lain dibuang negeri. Jadi pemimpin-pemimpin yang pro-Islam ataupun pro-pembangkang telah dihukum gantung dan juga telah dibuang negeri. Sesetengah pemimpin yang menyokong Islam seperti Anwar Pasha, Talat Pasha, Syekhul Islam Mustafa Sabri dah pun lama meninggalkan Turki. Jadi dengan kelompongan, maknanya pembangkang dah lumpuh, pemimpin-pemimpin Islam pun dah lumpuh, maka pemimpin-pemimpin sekular mulalah menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya. Maka pada 26 hari bulan Disember 1925, mereka mengisytiharkan bahawa kalender Kristian menggantikan kalender Hijrah. Kalender Kristian ni macam kita guna sekarang ni lah. Sekarang berapa bulan? Bulan November
2023, berapa bulan Kemudian pada 17 hari bulan Februari 1926, Undang-Undang Keluarga Islam telah dibatalkan. Undang-Undang Keluarga Islam telah dibatalkan, maknanya faraid ke, nak poligami ke, apa-apalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Islam telah dibatalkan, dan mereka telah menerima Undang-Undang Sivil sebagai menggantikan Undang-Undang Perkahwinan Islam. Kemudian, ni yang penting ni tuan-tuan, pada 9 hari bulan April 1928, tadi pada 20 hari bulan April 1924 diisytiharkan Turki adalah agama rasmi dia Islam. Kemudian pada 9 hari bulan April 1928, Fasal Perlembagaan Fasal ke-6 yang mengatakan Islam sebagai agama rasmi negara telah dimansuhkan. Pada tahun 1928 barulah mereka mansuhkan Islam sebagai agama rasmi negara. Maknanya bukannya lepas khalifah dimansuhkan teruslah mereka menjadikan Islam sebagai agama, sebagai sekular, tidak. Dan Turki pun diisytiharkan sebagai negara sekular. Kemudian pada 2 hari bulan November 1928, huruf Arab, kalau kat sana huruf Arab lah dipanggil, kalau kat sini dipanggil huruf Jawi, dalam tulisan Turki telah digantikan dengan huruf Rumi, macam yang kita guna sekarang ni lah, lebih kurang je. Tindakan-tindakan ini telah menjatuhkan rakyat Turki dari kebudayaan dan kesusasteraan mereka yang hampir keseluruhannya berunsur Islam. Ini antara langkah-langkah awal di awal penubuhan negara Republik Turki. Jadi nanti kita akan sambung lagi lah tentang saat-saat kematian Mustafa Kemal Atatürk. Jadi ini kita cerita dulu tentang peristiwa awal penubuhan Republik Turki. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.